الاستمرارية بالدراسة بالنسبة لأولادي أنا ما حاسن استمر، لأن طبعا في كتب، في باصات بدها تنقلهم، نحن ما في عمل قدامنا وما في وارد نجيب مصاري مشان نحن ندفع للمواصلات وندفع للأمور التكاليف التعليم. Tidak kisah kerja berat atau di bawah terik mentari sekalipun, saya akan usahakan demi dua adik. Itu kata Muhammad Amirul Rafiq Rohidayat, 17 tahun yang tekad berhenti sekolah bagi menyara dua adiknya. Mereka menumpang kasih di rumah datuk di kampung Gual Arang, Gual Situk, Rantau Panjang selepas ibu mereka ke Johor bagi mencari rezeki manakala bapa sudah meninggal sejak 5 tahun lalu. Muhammad Amirul kini tidak lagi bersekolah, sebaliknya mengambil upah bekerja di sebuah kedai perkakasan untuk menyara dua adiknya, Muhammad Rakib Karmidi, 13 tahun dan Nur Syaidatul Najiha, 16 tahun yang juga berhenti sekolah kerana masalah kewangan. Sebelum ini mereka menetap di Johor sebelum dibawa pulang ke kampung oleh ibunya selepas tidak dapat meneruskan kehidupan di sana. Muhammad Amirul berkata dia mengambil keputusan untuk bekerja kerana memikirkan makan minum dua adiknya, memandangkan datuk mereka juga bukan daripada keluarga berada. Siapakah kanak-kanak? Kanak-kanak merupakan populasi terbesar di negara kita. Mengikut takrifan Akta Kanak-kanak 2001, kanak-kanak merupakan seseorang yang berumur 18 tahun ke bawah. Adakah kanak-kanak mempunyai hak asasi seperti orang dewasa? Apakah hak mereka? Hak asasi kanak-kanak. Menurut dokumen daripada Konvensyen Hak Kanak-kanak yang telah dibentangkan dalam Perhimpunan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB ke-44 pada 20 November 1989, hak asasi kanak-kanak ialah memberikan perlindungan daripada pengabaian, penderaan, eksploitasi dan jaminan kanak-kanak terhadap haknya. Semua kanak-kanak tanpa mengira upayaan dan ketidakupayaan, jantina, sosial, ekonomi, kebudayaan, latar belakang etnik, agama, taraf kesihatan, berhak memiliki hak sama rata untuk mendapatkan pendidikan, penjagaan dan perlindungan. Jenis hak kanak-kanak. Pertama, hak kanak-kanak dari segi kehidupan. Hak untuk hidup dan membesar dengan sihat, hak untuk mendapatkan makanan, hak untuk mendapatkan pakaian, hak untuk mendapatkan tempat tinggal yang sempurna, hak untuk mendapat rawatan. Kedua, hak kanak-kanak dari segi perlindungan. Hak untuk dilindungi dari dadah, hak untuk dilindungi dari penjahat dan hak untuk dilindungi dari kecederaan. Ketiga, hak kanak-kanak dari segi perkembangan. Hak untuk belajar dan bersekolah, hak untuk mendapat pendidikan yang sempurna. Dan yang keempat, hak kanak-kanak dari segi penyertaan. Hak untuk berkawan, hak untuk menyertai kelab persatuan dan hak untuk berbincang dengan rakan lain.
Konvensyen Hak Kanak-Kanak. Konvensyen Hak Kanak-Kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB ataupun dalam bahasa Inggerisnya United Nations Convention on the Right of the Child adalah sebuah konvensyen antarabangsa yang menetapkan hak-hak sivil, politik, ekonomi, sosial dan kultural kanak-kanak. Pelaksanaan konvensyen ini diawasi oleh Jawatan Kuasa Hak Kanak-Kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang anggota-anggotanya terdiri dari pelbagai negara di seluruh dunia. Setiap tahun, jawatan kuasa ini memberikan laporan kepada Jawatan Kuasa Ketiga Perhimpunan Agung PBB yang juga akan mendengar kenyataan Ketua Jawatan Kuasa Hak Kanak-Kanak dan menerima pakai resolusi mengenai hak kanak-kanak. Pada 26 Januari 1990, konvensi itu telah dibuka untuk ditandatangani ketika menyambut ulang tahun ke-30 Deklarasi Hak-Hak Anak tahun 1959 hingga 1989 dan ulang tahun ke-10 tahun Antarabangsa Kanak-Kanak 1979 hingga 1989. Konvensi mengenai hak anak telah dikuatkuasakan pada 2 September 1990 selepas 30 hari ianya diiktiraf pada 20 negara. Kerajaan Malaysia telah menandatangani Konvensyen mengenai hak kanak-kanak pada 28 Disember 1994 dan telah guna pakai pada 7 Februari 1995. Prinsip-prinsip Konvensyen Hak Kanak-Kanak 1989. Pertama, kanak-kanak tidak seharusnya didiskriminasikan. Kedua, kanak-kanak mempunyai hak kepada kehidupan dan perkembangan. Ketiga, kepentingan terbaik kanak-kanak mesti diberi keutamaan. Keempat, kanak-kanak harus diberi peluang melibatkan diri secara aktif dalam semua perkara yang menyentuh kehidupan mereka dan diberi kebebasan untuk menyuarakan pendapat mereka. Artikel 29 Konvensyen Hak Kanak-Kanak. Negara-negara pihak bersetuju bahawa pendidikan kanak-kanak hendaklah dihalatujukan kepada pertama, perkembangan personaliti, bakat dan kebolehan mental dan fizikal kanak-kanak pada tahap potensi yang paling tinggi. Kedua, perkembangan rasa hormat bagi hak asasi manusia dan kebebasan asasi dan bagi prinsip-prinsip yang termaktub dalam Piagam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Ketiga, perkembangan rasa hormat bagi ibu bapa kanak-kanak, identiti kebudayaan, bahasa dan nilainya sendiri bagi nilai kebangsaan negara yang diduduki oleh kanak-kanak itu, negara yang daripadanya dia berasal dan bagi tamadun yang berbeza daripada tamadunnya sendiri. Keempat, penyediaan kanak-kanak bagi hidup yang bertanggungjawab dalam masyarakat yang bebas dalam semangat persefahaman, keamanan, toleransi, kesamaan jantina dan persahabatan di kalangan semua orang, kumpulan etnik, kebangsaan dan agama dan orang yang asal usulnya penduduk asli. Dan yang kelima, perkembangan rasa hormat bagi alam sekitar semula jadi. Isu-isu yang melibatkan hak kanak-kanak. Dasar Perlindungan Kanak-Kanak Negara. Pertama, perlindungan kanak-kanak merujuk kepada strategi dan aktiviti untuk mencegah dan bertindak balas terhadap pengabaian, penderaan, keganasan dan eksploitasi terhadap kanak-kanak. Secara khususnya, Dasar Perlindungan Kanak-Kanak bertujuan untuk memastikan setiap kanak-kanak mendapat perlindungan daripada pengabaian, penderaan, keganasan dan eksploitasi. Ketiga, dasar ini juga menjadi pemangkin kepada kesedaran dan komitmen semua pihak termasuk setiap anggota masyarakat dalam melindungi kanak-kanak. Cara guru menjalankan tanggungjawab profesional terhadap hak kanak-kanak. Dari aspek fizikal, kepribadian, pembangunan bakat dan kebolehan, pemikiran kritis dan kreatif,
mental, kesimpulan. Sekolah merupakan komuniti sosial yang berperanan besar dalam menyediakan sumber manusia dan modal insan untuk pembangunan negara. Melalui kesamarataan hak dan layanan dalam pendidikan yang disediakan oleh pihak sekolah dan guru-guru akan memberi peluang kepada kanak-kanak untuk memperolehi pendidikan yang berkualiti sekaligus mampu meningkatkan keberhasilan sekolah dan kemenjadian murid.